Buat sesetengah wanita, sakit senggugut antara sakit yang mengganggu mereka. Ia mungkin dialami setiap bulan dan sampaikan ia boleh mengganggu kerja dan mengakibatkan wanita itu selalu MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan ceritakan apa itu senggugut, punca-punca kenapa berlakunya senggugut, dan juga saya akan ceritakan mengenai tips dan juga rawatan untuk menghilangkan sakit senggugut. Jom kita saksikan. Sakit senggugut adalah sakit di bahagian bawah perut, iaitu di bahagian pelvis, dan ia mesti berlaku di dalam masa period. Di dalam English kita panggil dia sebagai dysmenorrhea, dan keadaan ini ada dua jenis, iaitu yang pertamanya kita panggil sebagai primary dysmenorrhea, iaitu senggugut primer. Yang kedua iaitu secondary dysmenorrhea, senggugut sekunder. Bagi yang pertama iaitu senggugut primer, ini sakit senggugut tiada kaitan dengan penyakit yang lain, di mana sakit senggugut ini betul-betul disebabkan period. Ia biasanya berlaku selepas sekitaran ovulasi bermula 6 hingga 12 bulan. Jadi, kebiasaannya ia akan menyerang kepada remaja, dan bila ia berlaku, sakit ini akan paling sakit pada hari pertama dan selepas itu sakit itu akan berkurang. Dan salah satu ciri senggugut yang primer ini, senggugut ini akan berkurang apabila umur remaja itu meningkat, dan kebiasaannya ia akan hilang juga selepas bersalin. Kita pergi yang kedua iaitu senggugut sekunder. Sekunder ini disebabkan oleh penyakit yang lain. Ia biasanya berlaku di kalangan wanita yang telah berumur sedikit dan di dalam reproductive age. Jadi apa itu penyakit lain yang boleh menyebabkan senggugut sekunder? Antara penyakit itu ialah seperti endometriosis, ovarian cyst, fibroid ataupun jangkitan dekat pelvis juga boleh mengakibatkan senggugut sekunder. Salah satu lagi iaitu penggunaan alat pencegah hamil iaitu IUCD juga boleh menyebabkan senggugut sekunder kepada wanita. Bagi sekunder ini, sakit dia sama sahaja dengan primer, tapi sakit itu mungkin boleh berpanjangan sehingga beberapa hari. Dan bagi senggugut sekunder ini, ada juga gejala lain yang boleh sekali dengan senggugut sekunder ini. Contohnya iaitu seperti head yang tidak teratur dan tetap, dan bila berlaku period itu ada sakit juga in between dia punya head itu tadi. Darah akan biasanya lebih banyak dan ada lelehan ataupun discharge daripada vagina. Ada juga beberapa simptom lain yang boleh accompany dengan secondary dysmenorrhea ini. Simptom lain ataupun gejala lain yang saya cakapkan tadi adalah penting bagi doktor untuk buat keputusan sama ada benda itu adalah senggugut primer ataupun senggugut sekunder. Kita pergi pula bagaimana untuk menghilangkan ataupun mengurangkan rasa sakit apabila senggugut. Yang pertama, apa yang boleh dilakukan di rumah ialah yang paling senang adalah ambil ubat paracetamol. Ubat paracetamol ini boleh dibuat sebagai standby, dan sekiranya berlakunya sakit senggugut, anda boleh makan ubat paracetamol ini tadi untuk melegakan sakit senggugut. Yang kedua iaitu ubat untuk kurangkan radang dan juga sakit. Kebiasaannya kita bagi ubat dalam kategori NSAID, contohnya iaitu mefenamic acid. Almost 80% pesakit yang ada senggugut dapat dikurangkan simptom dia, dapat dikurangkan gejala dia dengan mengambil pil ubat tahan sakit ini. Yang seterusnya, sekiranya sakit senggugut ini berpanjangan ataupun terlampau sakit, kebiasaannya pil hormon juga akan diberikan kepada sakit, tapi ada beberapa kriteria tertentu yang membolehkan doktor akan berikan pil ini kepada pesakit. Tujuan diberikan pil hormon ini, action dia akan mengurangkan prostaglandin di selaput rahim, dan seterusnya ini akan mengurangkan rasa sakit kepada wanita itu. Yang keempat, yang ni boleh juga dilakukan di rumah. Tuam dengan air suam ataupun gunakan pad panas di bahagian bawah perut itu tadi. Ia adalah salah satu rawatan alternatif untuk menghilangkan rasa sakit kepada wanita yang ada senggugut. Ada sesetengah kes mesin TENS iaitu Transcutaneous Electric Nerve Stimulation digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mesin ini dia akan bekalkan sedikit kuasa elektrik kepada pesakit
dan ini akan menyebabkan rasa sakit itu berkurangan. At least sedikit sebanyak ia akan mengurangkan rasa sakit senggugut kepada wanita. Bagi senggugut sekunder iaitu secondary dysmenorrhea, kita kena tahu dahulu apa sebenarnya punca kenapa senggugut itu berlaku. Kena siasat dahulu apa keadaan yang menyebabkan senggugut dan barulah rawatan yang spesifik dapat diberikan kepada pesakit. Saya rasa sekian sajalah video buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.